بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-46. Dalam sesi ini kita akan menyambung lagi pengetahuan mengenai at-tawabi', ya. Itu kali ini kita akan melihat kepada dua lagi, iaitu maktuf dan taukid. Maktuf dan taukid ini adalah dua lagi dari 4 isim yang diklasifikasikan sebagai at-tawabi', iaitu isim yang mempunyai bentuk baris mengikut perkataan yang dijelaskan. Kita telah pun melihat kepada badal, iaitu pada masa sesi yang lalu ke sesi ke-45, dan sifat dan na'at ni pun kita dah pun buat masa sesi ke-23. Untuk maktuf ni pun sebenarnya bukanlah satu yang baru. Kita telah juga melihat masa kita membuat harfun ataf. Dalam sesi ke-10 kita telah juga menyebut mengenai maktuf ni. Tinggal lagi masa sekarang sebab kita melihat kepada at-tawabi'. Jadi untuk melengkapkannya, jadi saya masukkan di sini tapi tidaklah sedetail sebab kita dah melihatnya dahulu, ya. Ni kita akan melihat kepada taukid. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan maktuf ni. Maktuf ialah isim yang terletak selepas harfun ataf. Seperti yang saya sebut tadi, ya. Harfun ataf ini menghubungkan antara perkataan dan juga antara ayat, atau antara syifu jumlah dengan syifu jumlah juga. Dan perkataan atau ayat sebelumnya, sebelum harfun ini dipanggil maktuf alaihi. Jadi antara maktuf dengan maktuf alaihi ini terdapat harfun ataf. Jadi dia tidak seperti badal, kan. Badal dengan mubdal minhu dia tak ada apa antaranya, dia tak ada peraturan. Ni dia kena ada harfun ataf tu, kena ada, baru kita boleh kenal sebagai maktuf ni. Lepas tu i'rab maktuf ni mestilah mengikut i'rab maktuf alaihi. Ya, selagi lagi satu, maktuf ni seperti saya tadi sebut, dia boleh juga terjadi antara syibu jumlah dengan syibu jumlah, dan antara ayat dengan ayat, dan atau antara kata kerja dengan kata kerja. Di sini saya mengambil kembali untuk mengingatkan kita apakah harfun ataf. Ini harfun ataf yang telah saya jelaskan dalam masa sesi ke-10 dahulu, iaitu 10 ni, iaitu wa makna dan, fa makna lalu atau maka, summa makna kemudian, and then au maknanya atau, lakin maknanya tetapi, and bal tetapi atau bahkan, and then imma sama ada atau ataupun, and then am ataukah, and then la maknanya tidak, hatta ada makna sehingga. So ini adalah 10 harfun ataf, ya, yang mesti ada untuk kita mendapat maktuf. Sekarang kita lihat contoh ayat Quran kita. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha azza. So kalau kita tengok qaulun ni adalah mubtada di sini, iaitu perkataan, ya. Apa tu makna di sini pun menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan-perkataan yang baik. Ma'rufun ni adalah yang baik, dan memaafkan, ma'rifatun ni memaafkan, ya. So kalau kita lihat qaulun ni adalah mubtada, dia adalah juga merupakan man'ut di sini. Dia adalah, tengok dia adalah marfu'. Ma'rufun ni adalah merupakan na'at pada dia. Dia perkataan ni qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, kan. Jadi dua-dua ni adalah marfu'. Jadi kalau kita lihat perkataan ni, na'at dan man'ut ni seperti yang telah saya sebut banyak kali juga, dan dalam seperti kita lihat di sesi 23 dulu, perbezaannya dia ni lebih strict. Dia kena menepati dari segi 4 ciri, iaitu dia mesti sama dari segi bilangan, dia mesti sama dari segi jantina, dia mesti sama dari segi jenis perkataan tu, dan juga dari segi i'rab. Di sini qaulun ma'rufun ni kalau kita lihat dua-dua ni adalah singular, dua-dua adalah
adalah muzakkar, dua-dua adalah nakirah dan dua-dua adalah marfu' di sini. Jadi itu dia menepati man'ut dan na'at. Jadi itu pada di permulaan ni saya ingin mengimbau kembali apa yang perbezaan antara tawabi' jenis ni dengan tawabi' sekarang yang kita buat ni, maktuf dengan maktuf alai ni. Maktuf dengan maktuf alai ni ma'rufun wa maghfiratun. Di sini dua-dua kita tengok dia yang perlu dua-dua mesti i'rab mesti sama. Jadi di situ dua-dua adalah marfu', tapi yang penting syarat dia kena ada harfun ataf ni. Kalau kita tengok sini na'at man'ud dia tak payah kan, dia straight aja. Tapi sini dia kena ada harfun ataf. So di sini maknanya menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah atau pemberian yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hati. Satu lagi contoh kita tengok, wa asta'inu bisabri wassalati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Di sini kita tengok apa tu kita maktuf alai kita ni ada as-sabri, dia adalah baris bawah majrur lah, dia sebab dia isim majrur selepas harfu yang b ni. Ni buah ni adalah harfun ataf kita, ni as-salati ni. Dia juga maktuf kerana kita tengok dia pun adalah baris bawah juga majrur. So dia majrur. Dan di sini kita lihat dua-dua adalah makrifah. Tapi makrifah atau tadi kita lihat dua-dua nakirah kan. Tapi di sini dua-dua makrifah tapi itu tidak bukan satu syarat. Syarat dia hanya i'rab dia mesti sama. So makna di sini dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Di sini kita lihat apa tu lebih daripada satu maktuf. Saya bawa di sini ya. So kita tengok ayat kita wa is alam tukal kitab wal hikmata wat taurata wal injila. Jadi kita tengok semuanya mansub kan. Ataf kita adalah wa juga ni. Harfun ataf kita wa. Dan kita tengok maktuf alai kita al-kitabah ni. Dia adalah baris mansub juga di sini. Sebab dia ni adalah maf'ulun bihi. Apa tu kita tengok di sini alam tu ni adalah fi'il dan fa'il untuk anak dia mabni dengan sukun, dalamnya tersembunyi fa'il dan dia mutasil mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in. Lepas tu ka ni adalah maf'ulun bihi, dia adalah fi mahalli nasbin. Al-kitabah ni dia juga adalah merupakan maf'ulun bihi kedua di sini jadi dia adalah maf'ulun bihi sani, so dia mansub di sini. Jadi bila maktuf alai kita mansub, kita tengok maktuf tu pun adalah mansub semuanya sekali. Jadi dia adalah apa tu setara dari segi i'rab. Dan ingatlah ketika aku mengajarmu menulis, membaca dan hikmah pengetahuan, khasnya kitab Taurat dan kitab Injil. Di sini kita lihat ada dua pasang ni. Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari. Ni al-laili an-nahari. Dua-dua adalah makrifah majrur kan ni. Kita tengok isim makrifah majrur. Jadi dia adalah apa tu match juga. Dan sirran wa alaniyatan. Ni dua-dua juga nakirah dan nakirat, tapi dia mustahaknya dia adalah dari segi i'rab dua-dua adalah mansub ni. Atas. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kita tengok kita ada dua pasang maktuf al-laili dengan maktuf kita adalah an-nahari. Dan di sini maktuf alai kita adalah sirran dan ala niatan ni adalah maktuf ni. Di sini dia adalah hal di sini ya. So makna di sini orang-orang yang membelanjakan atau mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit atau terbuka, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berduka cita. Di sini saya tunjukkan lagi satu contoh, nak tunjukkan tak semestinya seperti na'at dan man'ud atau sifat dan mausuf dia kena setara dari empat perkara kan, seperti yang kita telah sebut masa dahulu. Tapi di sini kalau maktuf dengan maktuf lain tak semestinya, sebab di sini kalau kita tengok ni dia adalah ni adalah singular, ni adalah plural. As-salawati ni kan banyak solat kan. As-salati ni satu saja, satu jenis. Jadi dia singular dengan plural pun dia boleh jadi maktuf dan maktuf alai. Kalau sifat dengan na'at tu dia tak boleh kan. Dia mesti setara dari segi jenis, dari segi bilangan, dari segi i'rab dan dari segi sama ada jantina juga.
Dan kalau kita tengok di sini, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumul lillahi qanitin. Jadi kita tengok sini, kita adalah maksudnya di sini, peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang. Salawati ni kan, banyak, segala sembahyang fardu dan sembahyang wusta, itu sembahyang asar ya. Dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Saya bawa satu contoh untuk menunjukkan maktuf dengan maktuf alai ni dari segi jenis perkataan tak semestinya serupa ya. So kita tengok ayat kita, tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Quran ini adalah adalah nakirah majrul, dia adalah maktuf ya. Tapi maktuf alai dia adalah al-kitabi ni, dia adalah makrifah di sini. Dia makrifah majrul. Jadi yang sama adalah i'rab saja, majrul. Ataf kita adalah wa ni ya. Tapi di sini kalau kita lihat, kita bandingkan, sebab sini kita ada na'at dan man'ut juga di sini, Qur'anim mubin ni. Mubin ni adalah na'at untuk Quran ni. Kalau kita lihat, kedua-duanya ni adalah menepati 4 yang mesti sama tu ya. Dari segi dua-dua ni adalah muzakkar, dua-dua ni adalah singular, dan dua-dua ni adalah nakirah, dan dua-dua ni adalah i'rab ni adalah majrul. Jadi itu perbezaannya lagi sekali ya, jelas di sini. So ini ialah ayat-ayat kitab yang lengkap, sempurna, dan Al-Quran yang memberi penjelasan. Di sini satu lagi contoh saya nak tunjukkan, dia tidak seperti menepati semua-semua tadi ya. So fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril lazi anzalna. Di sini yang perlu kita ada kena ataf. Harfun ataf kita wa dan wa di sini. Ini maktuf alai kita ada Allahi, adalah makrifah kan, majrul baris bawah. Rasuli ni, ni adalah juga baris bawah, dia tak ada alif lam. Ni an-nuri ni dia ada alif lam. So dia, tapi yang mustahaknya ke semua tiga-tiga ni maktuf, dia mengikut sebab maktuf alai kita bawah, baris bawah, jadi dia pun kena ikut sebab kita ada harfun ataf in between ni ya. So makna di sini, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya serta cahaya, iaitu Al-Quran yang kami telah turunkan. Saya bawa satu contoh mengenai maktuf, satu perkataan ataf yang lain, iaitu au ni. So ayat kita, faman kana minkum maridan au bihi azam min ra'sihi fa fidyatum min siyamin au sadaqatin au nusukin. Jadi kita tengok memang banyak ya maktuf dan maktuf alai ni. Di sini kalau tengok maridan ni adalah maktuf alai kita, dia adalah mansub sebab dia adalah khabar kana. Ni kita ada kana di sini. Ni kita dah buat juga dahulu. Dan au ni adalah harfun ataf kita, and then dia tidak semestinya dia ikut immediately. Kalau kita tengok di sini, azan ni maktuf, dia diselangi dengan jaw majrul ni, bi harfu jar, hi ni damir kan, dia jaw majrul ni. So dia tak semestinya, yang lain tadi kita tengok dia memang immediately. Jadi dia boleh juga kadang-kadang dia melangkaui beberapa perkataan lain. Di sini, tapi yang mustahaknya dia dari segi i'rab. Ni azan kan, maridan, dua-dua adalah mansub. Lepas tu kita ada lagi di sini satu lagi maktuf alai diikuti oleh dua maktuf ni sini. Siyamin, au sadaqatin, au nusukin. Semuanya baris bawah ya. Kita tengok adalah semuanya majrul. So di sini, maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, hendaklah dia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Satu lagi contoh untuk au ni, harfun ataf au. Kita tengok, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tatriru raqabah. Jadi kalau kita tengok sini, maktuf alai kita adalah it'amu ni. Dia adalah sebagai khabar, sebab kafaratu ni adalah mubtada. So dia adalah marfu. Di sini sebagai khabar dia pun marfu. Jadi bila kita lihat au ni adalah ataf, jadi itu kita lihat maktuf dia marfu juga sebab dia mengikut i'rab maktuf alai ni, kiswatu dan tahriru. Ada dua di sini.
Jadi di dua-dua adalah maktuf. Jadi di sini kalau lihat maktuf alaihi dengan maktuf kita ni jauh ketinggalan ke belakang ni ya. Tapi disebab banyak lagi ayat dan perkataan-perkataan antaranya. Jadi ini juga adalah merupakan satu daripada perkara yang kita perlu tahu jugalah. Jadi tadi saya kata dia tak semestinya mengikut terus saja belakang ni ya. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu atau biasa berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Sekarang kita lihat pula kalau apa tu untuk ataf bal ni. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahyaun walakin la tash'urun. Jadi di sini kita tengok seperti tadi juga ni dia adalah khabar, jadi dia adalah marfu'. Jadi bila dia marfu', kita tengok dia juga maktuf dia pun ikut marfu' juga ahyaun di sini ya. So makna di sini, dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang mati, bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Saya juga ingin mengingatkan mengenai jenis perkataan yang kadang-kadang bukan kita lihat pada zahirnya saja. Kita kena lihat dari segi fungsinya. Jadi kita lihat untuk utamanya perkataan yang berjenis mamnu' minas saraf ni. Ingat lagi perkataan mamnu' minas saraf yang kita buat dahulu, ya, Ibrahima, Ismaila ni semua-semua ya, perkataan yang bukan Arab ni. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan au nasara. Di sini kita lihat ada dua pasang maktuf alaihi dengan maktuf ya. So di sini maktuf alaihi kita ni diikuti oleh 4 maktuf. Di sini maktuf alaihi oleh satu saja. Di sini kalau kita lihat Ibrahima ni dia adalah mansub kerana dia adalah isim inah. Sebab dia ada inah sini. Ni kita dah buat juga kan. Sebab bila dia maktuf alaihi ni adalah mansub, tapi secara zahir kita nampak dia memang mansub jugalah. Maktuf dia Ismaila, Ishaqa, Yaquba dan Asbatan juga semua-semua sekali adalah mansub. Ini satu dia menepati, dan kita ataf kita adalah semua waw di sini ya. Ini di sini adalah satu hudan au nasara. Ataf kita sini adalah au. Dan kita tengok ni hudan dia adalah mansub juga, dan nasara ni juga adalah mansub. Jadi di sini kita nampak secara zahirnya, jadi tak ada masalah. So maknanya di sini, atau patutkah kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub beserta anak cucunya mereka semua adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani. Cuba kita bandingkan dengan yang ni ya, ayat ni. Kalau kita tengok qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyal nabiyyuna min rabbihim. Kalau kita lihat sini, kita lihat semuanya sekali maktuf alaihi kita ni adalah isim majrur sebab dia selepas ila ni harfu jar. Jadi mamnu' minas saraf ni kan dia tak boleh berbaris bawah kan, kita dah belajar dahulu. Jadi zahir ni kita tak nampak baris bawah, tapi dia sebagai fungsi dia isim majrur selepas harfu jar, jadi dia adalah majrur di sini. Sebab kalau kita tengok Ismaila ni dia ikut, sebab dia semua adalah maktuf alaihi mamnu' minas saraf, jadi kita memanglah nampak dia memang akan atas. Tapi kita lihat pada asbati ni, tadi asbata kan, ni asbati, ni menunjukkan ni adalah ikut ni baris majrur di sini ni. Maknanya sini katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, iaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Yaqub serta anak cucunya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Musa iaitu Taurat dan Isa iaitu Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Di sini saya tunjukkan perbezaan dua ayat tersebut. Saya ambil dua-dua untuk nak lebih jelas ya. So kita tengok sini inna Ibrahima ni. Di sini dia tadi saya kata dia adalah mansub sebab dia ada isim inna kan. Jadi dia mansub. Di sini pun mansub. Tapi kalau sini kita tengok ni ila Ibrahima, walaupun Ibrahima, Ismaila ni semua-semua, tapi kita tengok asbati ni dia dah adalah majrur. Dan di sini pun semuanya majrur, semua Ibrahima ni
dia adalah ila ni, harfu jar ni. Jadi selepas harfu jar, undang-undang memang baris bawah. Jadi dia majrur. Ya, jadi saya harap jelas ya mengenai antara dua ni. Jadi itu yang saya dulu bawa contoh yang mengenai ambil air sembahyang tu kan, sama ada kaki kita basuh ataupun kita sapu tu kan. Satu lagi contoh, ni ayat ni memang klasik ya, antara ahli-ahli fiqh membincangkan ayat ni. Kita tengok baca ayat ni, ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, kalau kita lihat makna di sini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Jadi yang selalu yang menjadi perbincangan kat sini ya, kalau tengok fa'silu ni, iaitu basuhlah wujuhakum, muka kamu dan kedua belah tangan kamu, aidiakum kan. Lepas tu famshu ni sapu kepala kamu, dan kaki ni, sama ada kaki ni sapu atau kaki ni basuh. Jadi kalau kita lihat dari segi nahwu bahasa Arab, ni arjulakum ni adalah maktuf. Ni kita pun dah buat dulu sebenarnya maktuf ni. Ya, wa aidiakum ti maktuf. And then dia punya ni adalah wujuhakum. Saya dia punya maktuf alai dia. So maktuf alai dia di sini wujuhakum wa aidikum. Jadi sebab dia maktuf itu yang jatuh untuk kaki ni sebenarnya adalah bukan sapu ni, tetapi dia adalah fa'silu ni. Ya, fa'silu wujuhakum wa aydikum wa arjulakum. Dia sekali di sini, dia maktuf ni, dia daripada sini ke sini dan dia melompat ke sini. Jadi tu bagaimana pentingnya antara kita lihat fungsi perkataan-perkataan ya, dia mempengaruhi makna. Sekarang kita berpindah pula kepada maktuf berjenis fi'il. Ilal ladzina amanu amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di sini maktuf alai kita adalah amanu, iaitu adalah fi'il madhi, dan dalam dia tersembunyi fi'il fa'il hum ni. Atau kita adalah waw di sini, amilu ni juga adalah fi'il madhi juga hum di sini. Jadi fi'il madhi hum di sini. Di sini tawasau ni pun juga fi'il madhi hum, sama juga di sini. Di sini maknanya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Satu lagi contoh, laisa 'alal ladzina amanu amilus salihati junahum fima ta'imu iza mattaqau wa amanu wa amilus salihati summa taqau wa amanu summa taqau wa ahsanu. Kita lihat di sini, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh ada apa yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal saleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan. So kalau kita tengok di sini, maktuf alai kita adalah amanu ni. Dia adalah fi'il madhi hum juga di sini. Ini maktuf dia adalah wa amilu. Amilu. Ataf dia adalah wa, amilu ni adalah maktuf dia. Ya. Ini juga sama madhi madhi hum juga. Begitu juga di sini. Ittaqau ni maktuf alai. Yang kita tengok amanu wa amilu, semua waw kan. Jadi summa ni pun juga ataf ni ikut juga di sini, saya nak tunjukkan ni. Jadi lepas tu wa dan summa dan wa. Jadi tapi perkataan-perkataan di sini semuanya adalah fi'il madhi hum di sini, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabdi dengan sukun fi mahli raf'in. Jadi dia semua match kalau kita tengok. Kita lihat contoh untuk fi'il mudhari' pula ni. Wa is tahluku minat-tini kahayati tayri biizni fatanfuhu fiha fatakunu tayran biizni. Di sini kita tengok tahluku ni adalah maktuf alai kita, dia adalah fi'il mudhari', iaitu marfu' dengan dhammah, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya anta di sini. Di sini kita lihat atuf kita adalah fa ni.
Dan tanfuhu dia adalah maktuf. Kita tengok dia juga adalah fi'il mudhari', dia itu marfu' dengan dhammah dan juga dalamnya tersembunyi fa'il dan mustatir takdirnya anta. Jadi dia adalah match, ya, sama maktuf alaihi dan maktuf. So makna di sini, dan ingatlah ketika engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku, kemudian engkau tiupkan padanya, lalu menjadilah ia seekor burung dengan izinku. Kita lihat pula contoh apabila kita mempunyai fi'il mudhari' mansub ni. Pada ayat kita, faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aksarahum la ya'lamun. Kalau kita lihat di sini, taqarra ni adalah fi'il mudhari' mansub, iaitu dia mudhari' mansub dengan fathah. Di sini kalau kita lihat, dia menjadi mansub kerana perkataan harfun nasab ni, kai ni kan. Ini kita dah buat dalam sesi 19 dahulu mengenai harfun nasbin dan harfun jasmin yang menasabkan dan menjazamkan. Jadi untuk maktuf dan maktuf alaihi ni pun dia akan mengikut. Kalau di sini kita lihat taqarra ni, dia adalah fi'il mudhari' mansub tadi, dia jadi maktuf alaihi. Jadi kita tengok tahzana ni, dia adalah maktuf di sini. Dia juga kalau kita tengok dia fi'il mudhari' mansub. Sebab sebelum dia ni la ni bukanlah harfun nasbin, bukan harfun nasab kan. Dia adalah harfun nafi di sini. Tapi harfun nasfi yang seperti kita buat dalam sesi 20, dia tidak memberi kesan kepada perkataan selepasnya. Jadi dia tak sepatutnya di tahzana ni, sepatutnya tahzanu lah kan. Tapi kerana dia ni maktuf, jadi mengikut i'rab di maktuf alaihi, jadi dia adalah mansub. Lepas tu kita ada lagi tak lama. Tak lama ni memanglah jadi fi'il mudhari' mansub kerana ada harfun nasab li di sini. Ini juga kita dah buat dahulu ya. So dalam setiap perkataan fi'il mudhari' mansub kita ni ada fa'il damir mustatir takdirnya anta yang tersembunyi dalamnya setiapnya ya. So makna di sini, maka kami kembalikan dia kepada ibunya supaya tenang tenteram hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya dia mengetahui bahawa janji Allah untuk menyelamatkannya adalah benar. Ini cerita Nabi Musa dengan mak dia kan. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang demikian itu. Satu lagi contoh maktuf alaihi fi'il mudhari' mansub ni. Kita tengok ayat kita, linuhyiya bihi baldatam maitan wa nuskiyahu mimma halaqna an'aman wa anasiya katsira. So kita tengok sini nuhyiya ni adalah maktuf alaihi, dia adalah jenis fi'il mudhari' mansub sebab ada harfun nasbin li di sini ya. Dia adalah untuk fi'il nahnu ni. Dia fi'il mudhari' mansub dengan fathah, dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil takdirnya nahnu. Dan kita lihat untuk dia punya maktuf, dia ada nuskiya ni. Adalah juga fi'il mudhari' mansub sebab dan juga adalah fa'il damir mustatir takdir nahnu juga di sini. Nuskiya ni dia adalah mudhari' mansub, tapi tak nampak lah depannya adalah harfun nashi ya, sebab dia wa ni adalah ataf. Tapi kalau jadi maknanya di sini dia adalah mengikut i'rab maktuf alaihi ni, sebab dia adalah fi'il mudhari' mansub juga. So makna di sini, untuk kami hidupkan dengan air itu bumi yang mati, serta memberi minum air itu kepada sebahagian dari makhluk-makhluk kami, khasnya binatang ternak yang banyak dan manusia yang ramai. Nah, di sini kita lihat satu lagi contoh. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattahiza ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Di sini seperti juga tadi, na'budu ni dia adalah menjadi fi'il mudhari' mansub kerana perkataan Allah ni adalah an dan la kan. Jadi ada harfun nasbin an di sini. Jadi tu jadi mansub di sini ya, mudhari' mansub dengan fathah di sini. Dan dalamnya tersebut fa'il damir mustatir takdirnya nahnu di sini. Nun kan, jadi na'budu. Lepas tu kita tengok dia maktuf alaihi, jadi maktuf dia nusyrika. Nusyrika ni dia mengikut kata harfun la nafi ni juga seperti tadi juga. Dia sepatutnya tidaklah boleh menjadi mansub di sini, tapi sebab dia maktuf jadi mengikut i'rab di sini. Begitu juga yattahiza ni pun di sini pun adalah harfun nafi la. Jadi dia adalah juga mengikut i'rab maktuf alaihi kita di sini ya.
So maknanya bahawa tidak kita menyembah melainkan Allah dan tidak kita sekutukan dengannya sesuatu pun, dan tidak sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Sekarang kita beralih pula kepada maktuf yang berbentuk syibul jumlah ni. Kita tengok walakum fiha manafi'u walitablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki. Wa alal fulki dengan alaiha ni. Kita tengok dia adalah jaw majrur kan, alai mafujah dan ha damir ha, jadi jaw majrur, dan ala juga lagi sini fulki. Dapat tu di isim majrur. Jadi jaw majrur juga. Jadi dia maktuf dengan maktuf alai dia sama ya. Dan tuh malun. Dan kamu pula beroleh berbagai faedah pada binatang ternak itu, dan supaya kamu dapat memenuhi sesuatu hajat yang ada dalam hati kamu dengan menggunakan binatang itu dan di atasnya, dan serta di atas kapal-kapal kamu diangkut. Satu lagi contoh untuk maktuf syibul jumlah ni. Amlakum kitabum fihi tadrusun. Innalakum fihi lama tahayyarun. Amlakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Jadi dalam ayat ini kita lihat ataf kita adalah am ni, perkataan am ni ya. So apa belakang dia lakum aimanun. Jadi ni adalah apa tu terdiri daripada jaw majrur lakum, dan juga aimanun adalah isim marfu. Jadi kalau kita lihat di mana yang perkataan yang sama, syibul jumlah yang sama, kita tengok di sini lakum kitabun. Ini juga adalah jaw majrur dan juga kitabun, isim marfu juga di sini ya. Jadi dia adalah matching di sini. Jadi kalau kita lihat dia sangatlah jauh antara maktuf alai dengan maktuf kita di sini. Dia berselang, ada satu ayat juga di sini. So mana di sini, adakah kamu mempunyai kitab dari Allah yang kamu baca dan pelajari, yang membolehkan kamu memilih apa sahaja yang ada di dalamnya? Atau adakah kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah dari kami yang tetap hingga ke hari kiamat? Lagi satu syibul jumlah ni kita tengok ni. Qul atuhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Di sini kita lihat ada dua set. Kita ada rabbuna dengan wa rabbukum. Maktuf alai kita rabbuna kan, dia adalah apa tu rabbu, isim kan, dan apa tu ada damir di sini. So kita lihat dia adalah isim marfu dan juga damir, dan damir dia jadi mudhaf ilai juga sebenarnya di sini. Dan rabbukum juga dia sama, adalah apa tu isim marfu dan juga damir, dia dan juga jadi mudhaf, jadi dia mudhaf ilai. Jadi kita lihat dia sama, rabbuna rabbukum. Lepas tu lana a'maluna dengan lakum a'malukum. Ini pun sama juga, dia isim jaw majrur dengan isim marfu dan juga damir. Ya, begitu juga di sini. So maktuf alai dengan maktuf. So maktuf dengan maktuf alai ini mengikut. Ini kita ada dua set di sini. So maknanya katakanlah Muhammad, patutkah kamu kaum Yahudi dan Nasrani hendak berdebat dengan kami mengenai Allah, padahal dia Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Satu lagi syibul jumlah ni, kita tengok wa iza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Kita tengok maktuf kita adalah terdiri daripada fi'il dan fa'il hum ni, kalu kan, dan hum ni adalah maf'ulun bihi. So jisman kita lihat apa tu ni adalah fi'il madhi mabni dengan dhammah, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil mabni dengan sukun fi mahli raf'in. Ini dalam maf'ul bihi fi mahli nasbin lah, hum ni sebab dia damir kan. Dan kalau kita tengok maktuf ni wazanu ni pun sama juga, dia fi'il dan fa'il hum, iaitu fi'il dan apa tu fi'il mabni madhi mabni dengan dhammah, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil mabni dengan sukun fi mahli raf'in. Dan hum ni adalah maf'ul bihi juga. So kita tengok dia adalah sama ya. Dan apabila mereka orang yang curang menyukat atau menimbang, mereka menguranginya. Kita lihat pula contoh antara maktuf dan maktuf alai antara ayat ke ayat ni. Ni contoh ni quite apa tu interesting sebenarnya. Kalau kita tengok sini dalam ayat ni allazi khalaqa fasawwa. So kita sini ada satu harfun ataf kita, iaitu fa di sini.
So kita punya maktuf adalah sawa, dia adalah fi'il madhi huwa, dia dan dalamnya tersebut fa'il. Apa tu dhamir mustatir huwa lah ni. Dan halaqah ni pun dia adalah menjadi maktuf alaihi kita, dia adalah fi'il madhi juga, huwa juga ya. So tapi dia ni sendiri allazi halaqa fasawwa, dan kita tengok ayat berikutnya wallazi qaddara fahada. So allazi qaddara fahada. So sama pattern dengan sini kan. Dan kita ada harfun ataf huwa di sini. Jadi ayat ni dengan ayat ni juga, ayat ni merupakan maktuf alaihi dan ayat ni merupakan maktuf ni. Tapi dalam ayat ni juga dia seperti tadi juga, dia pun ada juga subset dia lagi. Maktuf alaihi dia adalah qaddara, and then maktuf dia adalah hada. Kedua-duanya juga adalah fi'il madhi dan fa'il huwa. Jadi ayat level dia ada 2 level di sini. So maknanya di sini yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya, dan yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan petunjuk. Satu lagi contoh ayat ke ayat ni, yatiman za makrabah au miskinan za matrabah. Di sini maktuf ataf kita adalah au di sini. Jadi kita tengok pattern ayat kita, yatiman za makrabah, dia adalah maktuf alaihi sama dengan maktuf ni, miskinan za matrabah. Dia ada apa tu perkataan di sini, kita tengok dia adalah maf'ulun bihi, dan dia ada na'at di sini za ni. Dia adalah, dan apa tu kita ada makrabah ni adalah mudhaf ilaihi. Di sini pun maktuf, na'at dan mudhaf ilaihi juga untuk perkataan ni. Jadi dia adalah pattern ni adalah sama. Dan kalau kita tengok semuanya adalah mansub dan majrur. Ni mansub dan majrur ya. So kepada anak yatim dari kaum kerabat atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. Satu lagi contoh ayat ke ayat, kita tengok innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Di sini ataf kita adalah wa di sini So kita tengok sini ayat kita ada inna ni, ada harfun nasi yang kita dah buat kan. Abrara ni dia adalah isim inna, dan lafi naim ni adalah khabar inna. So di sini kita tengok sebab isim inna dia mansub, dan khabar inna dia adalah fi mahli rafi'in lah. Ni dia sebagai maktuf alaihi. Maka kalau kita tengok maktuf kita pun sama. Ini construction dia ada harfun nasi di sini inna, and then al-fujara ni adalah isim inna, dia mansub. Lafi jahim ni adalah khabar inna, dia adalah fi mahli rafi'in. Jadi kita tengok dia pattern dia adalah sama di sini, apa tu maktuf dan juga maktuf alaihi. So makna di sini kerana sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan tetap berada dalam syurga yang penuh nikmat, dan sesungguhnya orang yang bersalah bertempat dalam neraka yang menjulang-julang. Sekarang kita lihat pula contoh ayat. Dalam satu ayat kita ada sub ayat, maktuf antara sub ayat dengan sub ayat. So kalau kita tengok ni, min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. So kita tengok sini, faka'annama qatalan nasa jami'a sebagai maktuf alaihi, construction dia sama dengan maktuf di sini. Faka'annama ahyan nasa jami'a. Ini adalah sub ayat dalam ayat yang panjang di sini ya. So ataf kita adalah wa di sini. Dan sebelum ni kita ada satu set lagi oleh apa tu ataf au di sini, tapi ini adalah perkataan ya. Nafsin maktuf alaihi dia adalah dia sebagai mudhaf ghairi nafsin kan. So adalah mudhaf ilaihi dia, jadi dia adalah majrur di sini. Dan apa tu fasadin ni maktuf, jadi kita tengok dia ikut apa tu baris dia kat sini, i'rab sama ya. So maknanya dengan sebab kisah pembunuhan kejam itu kami tetapkan atas Bani Israel bahawasanya sesiapa yang membunuh seseorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh seseorang atau membuat kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan sesiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Satu lagi contoh sub ayat dalam ayat yang panjang ni. Qul man zallazi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. So kalau kita tengok sini, arada bikum su'an.
Ini sama kan, kita ada ataf au di sini dan sama dengan ni arada bikum rahmatan. Kita tengok maktuf alaihi ni adalah dua-dua adalah jumlah fi'liyah di sini. Dan lepas tu belakang ni kita lihat dia ada juga walian, lagi perkataan lah ni. Maktuf alaihi kita di sini kita tengok perkataan yang mansub ni, nakirah mansub kan. Ini nasiran, dia juga adalah nakirah mansub. Ataf kita adalah wa di sini. So, katakanlah siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika dia mahukan bencana ke atas kamu atau mahukan rahmat untuk dirimu. Mereka itu tidak akan dapat pelindung atau penolong selain dari Allah. Sekarang kita beralih pula kepada satu lagi at-tawabi' iaitu taukid. Taukid ni sebenarnya ialah isim atau kata-kata khusus yang digunakan untuk menjelaskan makna tertentu bagi meyakinkan ucapan dan menghilangkan keraguan jika ada. Dan taukid selalunya mengikuti kata yang dipertegaskan yang dipanggil muakkad. Terdapat dua jenis taukid, iaitu taukid maknawi iaitu pengukuhan dari segi makna, dan taukid lafzi iaitu pengukuhan dari segi lafaz. Dia ada perbezaan di sini ya. So taukid maknawi ni dia memperkuatkan kata sebelumnya dengan menggunakan kata-kata khusus seperti nafsu, al-ainu, kila, kullu dan ajma'in, ajma'u ya, banyak jami macam mengenai perkataan jamaah ni. Dan taukid lafzi terjadi dengan pengulangan perkataan, diulang dua kali ya. Sama ada perkataan fi'il, rangkaian kata atau ayat. Betul, i'rab taukid ini akan mengikuti i'rab muakkad seperti juga yang lagi maktuf tadi ya. Kita lihat contoh ayat Quran mengenai taukid maknawi ni, iaitu menggunakan perkataan khas. Saya ambil contoh untuk perkataan kulla di sini. Ayat kita wa'allama adamal asma akullaha summa aradahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. So kita kata kulla ni adalah taukid sebab dia maknanya segala kan. Dia untuk menegaskan mengenai asma'a ni, iaitu nama-nama, segala nama-nama. Apa tu ni adalah muakkad dia. So kalau kita tengok dari segi i'rab, kulla ni adalah mansub dan asma'a ni pun adalah mansub sebab di sini dia adalah maf'ulun bihi sani, maf'ulun bihi kedua, ada mansub juga di sini ya. So kalau kita tengok allama ni adalah fi'il dan fa'il huwa, fi'il madhi mabni dengan fathah dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir takdirnya huwa. Dan adama ni adalah maf'ulun bihi lah, dia mansub. So jadi kita lihat penegasan tu di sini, iaitu nak menunjukkan nama-nama ni adalah segala nama-nama. Dan dia telah mengajarkan Nabi Adam, iaitu Allah ajar Nabi Adam akan segala nama, benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat, lalu dia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Satu lagi contoh, saya tengok sini kulli pula. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Di sini al-dini ni muakkad dia adalah isim majrul sebab selepas ala kan harfu jar ala. So dia adalah apa tu majrul lah. Dan apa tu kita tengok kulli ni dia adalah taukid, dia adalah sebenarnya dia juga adalah majrul di sini. So makna di sini dialah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, agama Islam, supaya dia menenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Kita lihat satu lagi contoh taukid maknawi dengan perkataan kullu ni. Tapi apa tu muakkad dia adalah man, iaitu isim mausul di sini ya. So kita tengok walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jadi sini kita lihat kullu ni dia adalah taukid menunjukkan setiap ataupun segala tadi kita kan. Dan kita tengok dia adalah marfu di sini. Jadi sebab kita tengok muakkad dia man ni. Di sini adalah dia sebagai fa'il, dia adalah fi mahalli raf'in. Jadi kita tengok dia adalah fi mahalli raf'in dengan marfu juga kan. So di sini, dan bukanlah tanggungjawabmu wahai Muhammad menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki, nescaya berimanlah sesiapa yang ada di bumi, setiap mereka seluruhnya. Ni Allah nak emphasize setiap mereka ni, kulluhum ni kan. Nak emphasize sesiapa yang ni.
Kita lihat pula contoh taukid maknawi untuk perkataan ajma'in ni. Kita tengok falamma asafunan taqamna minhum fa'awraqnahum ajma'in. Di sini kita tengok ajma'in adalah taukid, dia adalah mansub. Kita semak dalam dia punya muakkadnya adalah hum ni, iaitu dia maf'ulun bihi, dia fi mahli nasbin. So setelah mereka menyebabkan kemurkaan kami dengan perbuatan derhaka itu, kami menyeksa mereka, iaitu menenggelamkan mereka semuanya di laut hingga binasa. Satu lagi contoh untuk taukid maknawi perkataan ajma'in dengan muakkad damir ni. Kita tengok kul falillahil hujjatul balighah falau syaa la hadakum ajma'in. So kita tengok di sini ajma'in ni adalah taukid kita, dia adalah mansub. Kum ni ya muakkad, dia juga adalah maf'ul bihi di sini, dia adalah fi mahli nasbin. Jadi dia match juga ni, dia i'rab ni. So makna di sini katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu sudah tidak ada sesuatu bukti, maka Allah mempunyai bukti yang tegas nyata. Oleh itu jika dia menghendaki, tentulah dia akan memberi hidayah petunjuk kepada kamu semuanya. Ajma'in semuanya tu nak tunjukkan tegasnya ya. Satu lagi contoh untuk taukid maknawi dengan perkataan ajma'in ya. Qala huruj minha maz'umam madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Di sini kita tengok ajma'in ni adalah taukid dan dia adalah majrul ya. Sebab kita lihat muakkad dia adalah kum, iaitu damir kum ni dia adalah menunjukkan majrul, kedudukan majrul selepas harfu jar min ni. Jadi kalau kita tengok i'rab dia adalah fi mahli jarin. Jadi fi mahli jarin dengan majrul ni adalah dia setara ya. So kalau kita lihat maknanya Allah berfirman, keluarlah engkau dari syurga sebagai makhluk yang terhina serta terusir. Sesungguhnya sesiapa di antara mereka yang menurutmu, tetaplah aku akan memenuhi neraka jahanam dengan gulungan kamu yang derhaka semuanya. Jadi Allah emphasize ajma'in ni semuanya ni. Ya, penegasan ni untuk kamu semuanya. Satu lagi contoh kita lihat di sini, kita ada perkataan kullu dan juga ajma'un ni. Jadi dua ni ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Di sini kita ada dua taukid, kullu satu dan ajma'un satu ya. Dan dua-dua ni adalah kita adalah marfu kerana muakkad dia adalah al malaikatu ni, dia juga al marfu kerana dia adalah fa'il di sini ya. So makna di sini setelah selesai kejadian Adam, maka sujudlah sekalian malaikat semuanya sekali. Tu nak menunjukkan emphasis tu. Kita lihat lagi contoh muakkad ni berbentuk mudhaf ilaihi pula di sini ya. Innallazina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ajma'in adalah taukid, dia adalah majrur di sini, dan muakkad dia kita tengok Allahi wal malaikati wan nasi. Semua kita tengok ni adalah laknatullah kan, laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia. Jadi dia adalah mudhaf ilaihi semua sekali ni, dia adalah fi mahli jarin. So fi mahli jarin dengan majrur ni dia adalah match ya. So sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir, mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya. Auzubillahi min zalik. Sekarang kita beralih pula kepada taukid berbentuk damir munfasil ni ya. So, kita tengok dia adalah sebagai taukid lafzi di sini. Wa ya adamus kun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kita tengok apa tu anta ni, kita tengok adalah taukid. Sekarang dia dalam apa tu dia menegaskan lagi sebab askun ni apa tu kita tengok adalah dia fa'il dan fa'il anta, sebab dalam ni dah ada ni adalah fi'il amar mabni dengan sukun dan dalam dia adalah fa'il damir mustatir takdir anta. Jadi dia emphasize, Allah emphasize sekali-sekali ada perkataan anta. Di dalam ni dah ada anta, dia anta lagi sekali. Itu menunjukkan penegasan tu. Dan makna di sini, dan wahai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai, dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari orang-orang yang zalim. Satu lagi contoh kita tengok untuk damir antum ni.
wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. So antum sini juga adalah taukid kerana dalam ta'lamu ni dah ada fi'il dan fa'il antum juga. So dalam dia yang fa'il tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan sukun takdirnya antum ni dia jadi adalah muakkad. Di sini adalah fi'il ni fi'il mudhari' di sini ya. So makna di sini sedang kamu kaum Yahudi pula diajarkan dengan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya kitab Taurat yang tidak kamu ketahui sebelum itu. Kamu dan tidak juga oleh datuk nenek kamu. Dia emphasizekan kamu tu. Antum. Satu lagi contoh antum ni. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Jaga kita tengok sini pun antum sini taukid dia emphasize dalam apa tu takfuru ni dia dah ada fa'il dia iaitu damir mutasil mabdi dengan sukun takdirnya antum ya. So ni juga fi'il ni adalah fi'il mudhari' di sini. Jadi muakkad dia adalah fa'il dalam sini. Dan Nabi Musa berkata, jika kamu mengingkari, kamu dan sesiapa jua yang ada di muka bumi seluruhnya berlaku kufur ingkar, maka hal yang demikian tidak merugikan Allah. Kerana sesungguhnya Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Sekarang kita lihat pula taukid lafzi yang berbentuk secara pengulangan perkataan. So ayat kita summa inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Di sini kalau kita lihat ayat kita sini kita ada perkataan rabbaka diulang. So rabbaka yang kehabisan ni adalah taukid. Dia adalah apa tu muka akad dia adalah di sini rabbaka di sini. Rabbaka di sini dia adalah terdiri daripada kita ada harfun nasi inna ni. Jadi kita ada isim inna dia adalah masuklah kita belajar ni kan. Dan lepas tu ka ni adalah mudhaf ilaih fi mahdi jarin. Dan kalau kita tengok sini taukid kita ni pun dia mengikutkan dengan muakkad ni. Jadi dia juga ada isim inna dan ada juga mudhaf ilaih. Dia apa tu dia punya i'rab pun serupa kita tengok sini. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan oleh kaum musyrik. Kemudian mereka berjihad serta bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuhanmu ya kalau kita tengok. Ni selalu kalau tengok ayat ni al-haqqatu mal-haqqah. Ni kita tengok Allah juga nak menegaskan mengenai hari kiamat ni kan betapa besarnya. Jadi tu kadang Allah juga mengulangi perkataan tersebut So hari yang pasti berlaku. Apakah hari yang pasti berlaku itu? Hari kiamat yang Tuhan tanya ni. Tu kalau tengok ayat sini hayhata lima tu'adun. Hayhata ni kita tengok dia adalah kedua-dua adalah taukid dan muakkad mansub dia pun adalah diulang jauh amatlah jauh dari kebenaran apa yang dijanjikan kepada kamu itu. Sekarang kita lihat penegasan melalui pengulangan ayat pula ni. Aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula di sini. Jadi kita tengok sini ya apa taukid kita aula laka fa'aula ni sebagai dia juga kita tengok dia adalah muakkad dia aula laka fa'aula juga bentuk dia sama. Jadi lepas tu kita lihat kat sini ada summa ni adalah harfun ataf. Jadi maknanya aula ni pun boleh jadi maktuf. Sebab dia adalah sama di sini ya. Jadi di sini dua fungsi. Kita ada taukid dan muakkad dan juga kita ada maktuf dan maktuf alaihi di sini untuk ayat-ayat ni ya. So maknanya di sini wahai orang yang kufur ingkar, sudahlah dekat kepadamu kebinasaanmu, sudahlah dekat. Kemudian api nerakalah lebih layak bagimu, lebih layak. Ini juga kita lihat dari segi ayat. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Seperti tadi juga kita ada taukid. Kalla saya'lamun muakkad dia kan. Dan dia juga sebab ada summa ni harfun ataf. Jadi dia juga ada berfungsi sebagai maktuf dan maktuf alaihi. Maknanya di sini sekali-kali tidak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak mereka akan mengetahui kelak. Kita lihat juga dari segi pengulangan ayat ni kita tengok.
Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun as-sabiqun. Kita tengok as-sabiqun ni dengan as-sabiqun kan, dia adalah taukid dan muakkad untuk perkataan ni, kedua-duanya adalah marfu. Lepas tu kalau kita tengok ayat yang ni pun ashabul maimanah pun repeat kan, taukid dan muakkad juga. Begitu juga ashabul masy'amah dengan ashabul masy'amah juga adalah repeat juga, pengulangan di sini. Jadi di sini kalau kita lihat ayat ni ashabul maimanah ma ashabul maimanah ni ashabul masy'amah ma ashabul, pattern dia ni pun dia boleh jadi maktuf dan maktuf alai juga di sini ya. So makna di sini iaitu gulungan kanan, alangkah bahagianya gulungan kanan itu, dan gulungan kiri, alangkah seksanya gulungan kiri itu, dan gulungan ketiga orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk syurga. Amin. Kita lihat satu lagi contoh pengulangan ni. Illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kita tengok di sini salaman salama kan, salam di perkataan yang sama. Jadi dia berulang. Maknanya ni adalah taukid. Ni salaman ni adalah muakkad. So kita tengok di sini salaman ni adalah sebagai badal pada untuk qilan ni, isim musanna dia adalah mansub. Jadi di sini dia mansub, taukid juga mansub. Dan kita tengok sini wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Di sini kita tengok ashabul yamin ni adalah taukid sebab dia ulang kat sini ya, muakkad di sini juga. Di sini kita tengok dia adalah mudhaf dan mubtada dan mudhaf ilaih, dia adalah di sini adalah marfu di sini ya. So kalau kita tengok apa tu khabar adalah fi mahli rafi'in. So maknanya di sini mereka hanya mendengar ucapan selamat-selamat dari satu kepada yang lain, dan gulungan kanan, alangkah bahagianya gulungan kanan itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita juga, kita doa kita pun menjadi gulungan kanan. Amin. Kita dah sampai kepada ayat praktikal kita. Sebagai biasanya cari maktuf dan maktuf alai dan juga taukid dan muakkad dalam surah Al-Fajr daripada ayat pertama hingga ayat ke-22. Sila cari. So tadi bagaimana kalau nak cari maktuf, kena cari harfun ataf kan. Harfun ataf, tengok mana ada tak. Lepas tu nak cari taukid, kena tengok sama ada perkataan khas tak tadi, ataupun dia repeat perkataan ulang ya. Ada? InsyaAllah ada. Tu yang saya baris merah-merahkan ni semua menunjukkan adalah apa tu harfun ataf. Ni adalah harfun ataf wa. So kalau kita tengok apa tu depannya adalah apa tu maktuf, layalin, asy-syaf'i, al-watri dan al-laili. Semuanya apa tu majrul sebab kita tengok dia punya maktuf alai dia al-fajri ni. Al-fajri ni dia adalah selepas waw qasam ni kan, waw sumpah. Selepas waw sumpah perkataan isim dia mesti baris bawah majrul. Jadi itulah dia majrul, jadi maktuf dia pun semua majrul. Itu satu set. Lepas tu kita tengok sini al-biladi ni. Dia adalah juga apa tu majrul sebab lepas harfu jar di sini. Dan kita tengok wa ni, dia apa tu ataf kita samuda dengan wa fir'auna. Ni samuda dengan fir'auna ni. Kita tengok dia baris atas. Tapi dia punya maktuf apa tu maktuf alai dia adalah apa tu baris bawah. Majrul. So kenapa samuda dengan fir'auna ni adalah juga sepatutnya majrul? Ingat? Betul, pandai. Ini adalah apa tu mamnu' min saraf kan, perkataan samuda dengan fir'auna mamnu' min saraf. So dia baris, kita nampak zahirnya baris atas tapi sebenarnya dia adalah baris bawah di sini sebab dia mengikut maktuf alai di sini ya. Itu satu set. Okey, satu set lagi kita tengok ni ada perkataan untuk tarau ni, tarau fa'akrabu fa'aksaru ni. So ni adalah apa tu fa ni adalah harfun ataf, ni adalah fi'il madhi. Fi'il madhi hum kan. So ni adalah juga satu set lagi. Ni kita tengok sini fi'il madhi sabba ni pun fa ni apa tu ataf. So ni adalah untuk fi'il. Dan kita tengok sini ibtala ni pun sebab ada fa akrama kan. Akrama ni dengan ni adalah juga fi'il madhi. Na'mahu, na'ama ni juga adalah fi'il madhi juga. So dia juga adalah maktuf. Dan di sini ibtala ni pun dengan fakadara ni juga adalah maktuf. Ibtala ni dua-dua juga adalah fi'il madhi. Satu set lagi ya. Di sini lepas tu kita tengok ada fi'il mudhari' ni, tukrimuna.
And then wala tahadduna. Ni adalah fi'il mudhari'. Apa tu ni untuk hum kan. And then takuluna ni. Waw di sini kan. And then tuhibbuna. Sebab ada waw juga di sini. Jadi kita lihat ni banyak dia punya maktuf dia ni. Lepas tu kita lihat kita juga ada perkataan yang apa tu repeat ni. Daka ni. So maknanya ni adalah taukid. Ni adalah muakkad. Lepas tu kita ada perkataan ni safa ni juga repeat. So ni adalah taukid dan ni adalah muakkad. Tapi kita tengok di sini kita ada juga waja'a ni. So kita tengok apa tu ni adalah apa tu untuk maktuf ni ataf ni kan ja'a ni. So dia punya maktuf alaihi adalah dukati ni. So dia dua-dua adalah perkataan apa tu fi'il madhi. Dan kita tengok di sini kita ada juga wa ni al-malaku ni kan. Ni apa tu adalah untuk isim marfu' di sini. Sini ada ataf wa ni. So ni adalah maktuf kepada maktuf alaihi rabbu ni. So sini banyak sikit kan. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah nampak dah. Perbendaraan kata untuk sesi ini. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung perkongsian sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.